Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kitab kita pakai muka surat 142, renggan 802. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, wa idza khafa az-zawju nushuzal mar'ati wa fi ba'd an-nusakhi wa idza bana nushuzul mar'ati ay dhahara wa'adhaha zawjuha bila darbin wala hajrin laha ka qawlihi ittaqillaha fil haqqil wajibi li alayka ay alayki wa'lami anna an-nushuza muskitun lin nafaqati wal qasmi. InsyaAllah kita nak sambung ni pelajaran fiqh. Tajuk kita ni tajuk giliran dan nusyuz. Bab kita bab muasyarah zaujiyah, maksud pergaulan suami isteri. Jadi antara kita nak bicara ni khas nusyuz, walaupun ada sikit sebanyak kita ada bicara dah itu nusyuz tu. Apa yang dikatakan nusyuz isteri pada suami. Kaedah kita dalam agama, suami dengan isteri ini, atas kata isteri dia tabi', dia mengikut suami. Suami istilahnya matbu'. Suami istilah dalam Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Orang lelaki dia pentadbir, pengurus, pemelihara, penjaga, penanggung nafkah ke atas perempuan. Itu kot bahasa mudah nak bagi explanation kepada qawwamun, orang yang bertanggungjawab kepada perempuan. Di atas kaedah siapa yang bertanggungjawab dengan orang yang dipertanggungjawab dalam isi kedudukan istilah suami ini istilahnya kamil. Dari sudut istilah, isteri ni naqis. Jadi bila naqis mesti letak kedudukan naqis, kamil mesti duduk kedudukan kamil. Itu saya sebut suami isteri. Ada saya buat bandingan dulu mak ayah dengan anak. Bagi istilah sikit pandai tak? Mak ayah dengan anak, siapa kamil dan siapa naqis? Mak ayah kamil, anak pasal apa anak naqis? Anak dia tabi' daripada mak ayah dia. Tanpa mak ayah dia tak ada, betul? Suami isteri dia tak ada, suami isteri tak ada, bukan macam tu. Tapi bila ada isteri ni dia istilahnya tabi', dia ikut suami. Tentu kalau hukum zakat, hukum bermusafir, apa lagi istilahnya, kaedah kita khasnya dalam mazhab Syafi'i, isteri ni dia akan ikut suami. Suami katalah misalnya miskin, isteri kaya, duit bilion-bilion, suami apa kedana? Asnaf zakat. Contoh, soal, tak pandai nak fikah, wajib tak isteri keluar zakat? Kenapa dia kaya, bilion-bilion? Zakat apa yang tak kena keluar? Zakat fitrah. Pasal zakat fitrah ditanggung oleh suami. Suami penanggung. Zakat kata isteri kena bayar, pasal zakat kata itu atas kata dia, kan? Tapi zakat fitrah, walaupun suami isteri ni kaya, fitrah atas kaedah kita ni mazhab Syafi'i, isteri tak kena bayar. Walaupun dia boleh bayar fitrah, bukan fitrah orang biasa yang RM7 tu, dia boleh bagi yang basmati, RM25, kan? Dia adalah ni keluar, kan? Ada di mana? RM7 ni biasa beras wangi, ada kan. Saya pun tak berperhati ingat pasal buat bayar yang RM7 je. Kaedah kita kalau ikut memang walaupun kau kaya bilion-bilion,
Tapi tetap terahnya dia bukan basmati, tapi dia adalah makanan asasi ghalib negeri. Itu dobit fik. Satu nak bagi anjuran satu hal, tapi jangan wajibkan apa benda tak wajib. Itu saya ngaji prinsip tu guru ajar gitu. Walaupun dia juta-juta, kita kata alah RM7, engkau ada juta-juta. Apa nilai RM7 engkau dengan juta-juta tu? Bagilah RM25, tu pun tak ada ternilai. Itu lain hal. Itu lain hal. Tetap yang wajib atas dia RM7 pasal tu ialah kod balad. Maksudnya huruf negeri orang pakai, purata dia ya beras 5% hancur, ni harga dia. Walaupun dia tak pernah makan pun beras 5% hancur. Dia makan 2% punya beras. Mufi lah bahasa gitu lah kan. Sekalipun peterah dia RM7. Saya nak sebut apa? Prinsip dan fik. Khasnya kita nak sebut tu siapa kamil, siapa naqis. Atau misalnya di atas prinsip kamil naqis, saja saya buat ke tauhid sikit. Allah dengan kita, siapa kamil, siapa naqis? Allah lah kamil, kita naqis, betul tak? Satu orang taklah bagi kita sakit, boleh tak? Dia bagi sihat, boleh tak? Dia bagi lelaki ke perempuan ke, boleh tak? Nak kata apa, kita naqis, betul tak? Dengar, anak misalnya. Macam mana pun anak dengan mak ayah ada telur, tapi saya nak sebut dari sudut ini. Katalah misalnya mak ayah ni ada anak, anak pula paling cerdik, hafal Quran, kitab fiqh, ngaji pondok, alim, ulama, tok guru, katalah itu. Boleh tak mak bapak dia nak anak seorang lagi? Boleh tak? Anak dia ni semua bagus, khidmat, hafal Quran, apa semua fiqh, tasawuf, wali pula. Boleh tak mak ayah ni nak anak seorang lagi? Kenapa pula? Kan dah anak ni semua ada hafiz, alim, wali, nak kata apa lagi? Boleh tak? Salah tak mak ayah tu beranak seorang lagi? Pasal apa? Dengar, istilah aja senang. Mak ayah kamil, anak naqis. Cukup. Faham? Boleh? Boleh anak protes apa? Mak, kan saya ni halim, saya ni hafiz. Buat apa tak perlu, jangan menduakan saya. Kasih sayang terpaksa dibelah bagi, boleh tak? Anak cakap macam tu. Boleh? Pasal apa? Naqis adalah naqis, kamil adalah kamil. Ni saya sebut martabat. Okay, saja saya nak faham tu, bagi senang faham suami isteri ni. Isteri kaya, jutawan, suami ni papa kerana miskin, boleh tak dia menikah seorang lagi? Suami lah. Isteri mana nak boleh? Kenapa isteri tak boleh? Jawab. Suami naqis, dia boleh ada satu suami je. Suami ni walaupun bapa kerana, boleh tak dia menikah seorang lagi? Bapa kerana, yang ni kaya, dah lah kaya, comel, pangkat, anak sultan nak tahu. Keturunan pun bagus, rupa pun lawa, harta pun banyak, akhlak pun baik, agama pun ada, hafizah Quran, ustazah lagi, jutawan, rupawan, hartawan, bangsawan. Boleh tak suami kahwin lagi? Boleh? Bagi tak bagi? Yang tu kena faham. Naqis. Sorry, saya bukan nak pelekeh tau, tapi saya nak ajar ni, kita mengaji agama ni, yang kata kita tak mengaji agama ikut kepala otak kita. Kita mesti ngaji agama yang kita kena ikut acuan agama, bukan mengikut acuan kita. Kita mengikut acuan kita tu masalah. Tambahlah apa? Abang pun selama ni saya yang bagi duit, bagi belanja ni. Abang sanggup menduakan saya. Isteri tak boleh cakap itu. Suami menduakan isteri dia boleh bukan menduakan, dia boleh mengempatkan hak dia. Kata duit tak ada, macam mana dia kahwin satu lagi? Tak mustahil untuk dia kahwin satu lagi tu, isteri tu sangka dia pula bagi makan isteri yang pertama. Tak ada masalah tu. Tapi boleh ke dia buat gitu? Pasal apa? Martabat dia kamil, isteri ni naqis. Saja saya bawa ke situ nak sebut prinsip nak faham. Siapa lagi kita? Kita naqis tak dengan Allah Taala? Kita dengan Allah Taala, kita naqis, Allah Taala kamil ada. Jadi kita nak buat apa Allah Taala? Boleh tak dia nak buat manusia, ada yang Islam, ada yang kafir, boleh tak? Ikut dia, ada yang hidup, ada yang mati, ada yang sakit, ada yang sihat, boleh tak? Ada Wahabi, ada Syiah, ada liberal, ada.
kita buat kewajipan kita, tak ada istilahnya kita ni nak protes, ya Allah kenapa kau bagi orang ni tak ikut aku, kenapa, tak, itu bukan kerja kita. Kita nakis. Kewajipan kita buat apa kita punya tanggungjawab, urusan dia ialah urusan dia, kita kena letakkan apa urusan kita, buat tanggungjawab kita. Itu ni sebab isteri walaupun dia memang solehah, alim, hafizah, bangsawan, hartawan, rupawan, lagi apa, keturunan pun baik-baik, semua yang baik-baik ni ada kat dia, suami nak menikah seorang lagi dah lah apa kerana bodoh, bengong, bengap, fasik, dia nak menikah seorang lagi, macam mana? Hak dia. Isterinya hak nanti atas kita duduk bicara ni apa? Gilir kau kena bagi aku. Ni gilir aku. Tanggungjawab macam ni. Nafkah tetap kau kena wajib atas aku. Walaupun aku bangsawan, hartawan, jutawan. Nafkah walaupun kata bekas dia kadang-kadang kita akan jumpa nanti, tetap wajib abang bagi kat saya nafkah. Tak bagi, saya boleh minta dan yang tu jadi hutang atas abang nafkah. Walaupun saya dengan abang bagi bekas banyak ni tu, tak lapak aku. Hampir bahasa saya kasar tu. Isteri tak boleh guna bahasa tu. Saya punya bahasa tu untuk saya nak bagi huraian je. Tapi isteri tak boleh guna bahasa macam tu dengan suami dia. Pasal bahasa macam tu, nusyus. Bahasa saya ada sebut itu istilah nusyus ni, isteri selalu cakap lembut, cakap kasar. Isteri selalu muka manis ni muka masam. Selalu suami balik jawab salam, ni tak jawab salam. Selalu buka pintu, ni tak mau buka pintu, kunci pintu. Semua tu adalah nusyus. Semua tu adalah nusyus. Yang tu dia nak sebut ni. Jadi balik asal nak sebut tentang konsep letak di mana tu. Allahumma salli wa sallim. Apa saya nak sebut? Itu sikit kalau kita sebut ke sirah Rasulullah. Sayyidina Aisyah perfect, wanita perfect tak? Bagus tak? Isteri Rasulullah tak? Ada madu tak? Kenapa Rasulullah madukan dia sedangkan dia perempuan bagus? Dia perempuan. Hebat macam mana pun dia perempuan. Jadi tak ada masalah untuk suami ni untuk ambil ada orang perempuan lain untuk kahwin walaupun isteri dia tu perfect lah. Nak sebut tak kata kedudukan tu. Saya bukan nak bagi galakkan apa-apa tak, tapi nak sejukkan hukum hakam siapa yang kena duduk tempat macam tu. Jadi apa yang kena telan lah. Saya sebut dalam konteks itu serupa macam kita mengaji tauhid kan. Baik buruk datang pada Allah Taala, betul tak? Senang pun Allah Taala bagi, betul tak? Sakit pun Allah Taala bagi, betul tak? Jadi bila dia bagi sakit dia macam mana? Kenali dia, cintai dia, kasih pada dia, dia bagi sakit pun sakit, dia bagi, tak apa. Sama je lah. Macam kita sayang kat isteri masak, kita suka makan pedas-pedas. Dia masak hari ni masak lemak. Allah. Macam mana pun sayang nak kat isteri. Siapa masak? Tak apa, isteri masak. Tengok dia masak sambal belacan, kita tak suka belacan. Macam mana? Tak apa, ayang masak. Itu kan? Makan je lah. Pasal apa? Sayang punya pasal. Tengok dia tak masak hari ni, makan kat kedai. Pasal apa? Sayang. Jadi kenal sayang dapat. Jadi ke Allah pun kenal sayang dapat. Dan kalau tak sayang sekalipun, apa kedudukan masing-masing kena beri. Satu kalau isteri ni dia tak sayang pada suami dia sekalipun. Suami ni tu dah katalah dia nak kahwin satu lagi, macam mana? Ikut dia. Cuma hak dia, abang saya ada hak gilir. Dan abang tak faham, nanti saya cerita ke abang macam mana gilir tu. Ni ngaji kat Ustaz Rozaini. Macam ni kena undi, macam ni kalau musafir macam ni. Dia dah belajar dulu kan, saya tak ulang lah. Macam ni. Pandai kau ya. Ngaji reti lah abang. Abang tak ngaji pun tak apa. Saya tolong cerita, abang kena tunaikan macam ni. Jadi nak gila-gila abang tak boleh ikut hari genap, hari ganjil, tak boleh. Abang kena undi. Macam ni dalam kitab ni, nama kitab ni Fathul Qorib. Macam ni. Kau tak marah ke abang kau yang satu lagi? Hak abang kamil, saya nakis. Tapi nak cari isteri macam ni susah kan? Tambah ada title ustazah lah, macam mana?
Kalau tak jadi ustazah tak apa, gagah lagi kan. Ustazah lah, ustazah hafizah lagi kan. Dai pula tu. Wow. Lagi apa? PU pula. Daiyah, ustazah. Ustazah ada bukan apa ustazah? Tak ada. Contohlah kan. Jadi macam mana? Agak-agak boleh tak terima? Madu. Saya ni sanggup ni madu kan. Oh, apa masalah? Dengar. Kalau kita yang nakis ni kita tak sanggup macam tu, dengar. Allah kamil tak? Kita nakis betul tak? Allah yang bagi kita hidup betul tak? Tapi kita duk rasa yang hidupkan aku adalah wang ringgit dan hidup ni majikan, yang hidup ni kerajaan. Salah tak? Saya ngaji India, Tok Guru buat misal macam ni. Nak bagi dan tengok kedudukan tu, tadi saya sebut nisbah nakis ke isteri kan, saya sebut macam ni. Nisbah suami isteri, suami kamil, betul tak? Suami ni tengok isteri dia ada jatuh hati kepada lain pada suami dia. Dan dia meletakkan taraf suami dia tu kepada orang lain macam suami. Salah besar tak? Jijik tak dengar? Jijik tak? Kita makhluk, betul tak? Allah Tuhan kita, betul tak? Kita kena rasa dialah memberi kita hidup, makan, minum, rezeki, mentadbir, mengurus, semua dia tak? Kita duk rasa duit ni lah senangkan aku. Jijik tak? Jijik tak? Lagi jijik daripada isteri yang ada menaruh hati pada orang selain daripada suami dia. Lagi jijik pada tu. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah kata apa? La ahada aghyaru minallah. Tak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah Ta'ala dalam bab ketuhanan dan kehambaan ni. Kalau seorang suami dia akan cemburu bila isteri dia meletakkan tahap suami ni kepada orang lelaki lain untuk jatuh dalam hati dia sebagai suami. Layan sebagai pak mentua, adik-beradik ni, adik ipar ni, abang, kakak, abang dia, adik dia, kawan dia, tak ada masalah. Pasal memang akan ada orang lelaki keliling yang ada hubungan dengan dia macam tu. Tapi nak meletakkan hukum suami dalam hati tu untuk orang lain pada suami sebagai suami, yang ni adalah jijik. Ni syirik. Tauhid sama. Meletakkan kita ni memang perlu makan, minum, anak, isteri, harta, benda, rumah, kereta, kenderaan. Tapi meletakkan sebagai penunai hajat, tempat bergantung ni kepada selain daripada Allah Ta'ala. La ahada aghyaru minallah. Allah Ta'ala tak ada siapa pun boleh challenge. Cemburunya kita tak letakkan bergantungan harap kita pada Allah Ta'ala, bahkan bergantungan harap pada semua Allah. Salah besar tu kan. Itu saja ke tauhid sikit. Macam bila perasan faham prinsip tauhid, kita akan perasan faham prinsip Rasul, faham prinsip mak ayah. Atau kita bicara ni faham prinsip suami dengan isteri, dan juga kita akan faham prinsip murid dengan guru. Kita akan faham. Elok-elok mengaji sini, pindah mengaji orang lain. Padahal kita yang ajar dia daripada bodoh dulu. Kita pun dalam proses ajar. Habis-habis, dia tak pandang kita dah, berpaling tadah dia mengaji dengan orang lain. Bahkan dia cemuh-cemuh kita, ustaz ni tak boleh pakai. Kan? Macam-macam tu konsep. Saya nak ajar konsep tu. Pasal tu kita bila faham agama ni betul-betul punya, apa yang dah disuluh oleh syarak atau tugu dan ulama kita syarahkan, faham agama ni sepatutnya macam mana dia punya whole view untuk faham prinsip ketuhanan dengan hamba, pemimpin dengan rakyat, misalnya contoh kan. Dia ada prinsip-prinsip dia tu. Macam mana pun bila makhluk dengan makhluk, hatta isteri dengan suami, anak dengan mak ayah, rakyat dengan pemimpin, murid dengan guru, tetap dia ada batasan dan syarat dia. Tapi kita dengan Allah Ta'ala mutlak. Allah tetap Allah, tak akan bertukar pangkat tu. Macam mana pun makhluk, mak ayah ada bab tak boleh ikut mak ayah. Isteri pun ada tahap sampai suami ni penin, boleh minta khuluk, boleh minta tebus talak. Murid sampai ada masalah, guru ni pening, boleh tinggal guru ni, ambil pada guru lain. Ada tahap macam tu. Tapi bab ketuhanan tak ada pasal. Saja ke sana sikit. Begitu juga kalau atas kita bicara bab nusyuh-nusyuh ni, yang selagi atas isteri dia adalah isteri, atas nama suami dia tetap suamiku. Walaupun dia uduh, walaupun dia bodoh, walaupun dia
lembab, walaupun apa, dia adalah tetap suamiku. Untuk letakkan orang lain sebagai kedudukan suami, lelaki lain nak duduk sebagai tempat suami, tak boleh. Melainkan suami yang ni adalah suami, takkan bertukar ganti dah suami ni. Melainkan jika berlaku bertukar ganti, bercerai, habis edah, mati, itu lain hal. Itu lain hal. Lepas tu, huduh macam mana pun, isteri kena faham, inilah suamiku. Kalau dia menikah, sekali lagi, nikah lain pun, suamiku. Suamiku, maduku. Saja. Saya ke sana tu pasal memang ni prinsip kita. Prinsip kita. Satu, kalau kita tengok orang yang ngaji bila faham, dia tak ada masalah nak menerima madu ni. Tak ada masalah. Tak masalah tu apa? Bila dia faham. Bila tak faham macam mana? Apatah lagi dengan istilahnya, dia rasa dia kamil, dia akan rasa suami dia nakis. Habis ya? Saya teringat ada seorang murid saya, bila mengaji-ngaji tu ini, sembang muzakarah, kisah salah seorang waliullah, bukan Hasan Sazuli, lupa lah nama dia, ulama-ulama besar kita lah kan. Dia pernah didatangi oleh satu orang perempuan solehah, bagus, niqab. Perempuan bagus sangat, keturunan kaya, bangsawan. Dia ni ahli tauhid, tok guru. Satu hari datang isteri ni, perempuan bagus sangat. Macam ni, datang mengadu kat tok guru ni, dia kata apa? Dia kata, tok guru, saya nak mengadu hal. Apa dia? Suami saya nak kahwin seorang lagi. Dia kata, suami saya nak kahwin seorang lagi, sedangkan saya ni, saya yang banyak bantu dia, kewangan dia macam ni, saya keturunan bangsawan, hartawan macam ni. Dah muka saya sangat lawa. Tok guru nak tengok tak muka saya. Nak tunjuk kata lawanya dia, dan dia nak kata dia tak sanggup untuk dimadukan pasal dia rasa dia kamil. Nak tengok tak muka saya. Agak-agak apa cerita sambung? Agak-agak apa ke? Tok guru tu dengar tu, nak buka muka je, tok guru tu pingsan sekejap lah. Pingsan tok guru tu. Sikit soalan. Misteri sikit cerita ni tak? Dengar. Pasal apa tok guru tu pingsan? Tahu tak? Dengar betul ayat tu. Bagaimana seorang perempuan yang dia nakis, sepatutnya bila suami nak kahwin lagi, lantaklah. Apa masalahnya? Pasal dia nakis. Tu pun dia rasa cemburu. Dia tak suami dia kahwin seorang lagi. Tuan-tuan bayang tak? Tok guru ni perempuan tak buka muka lagi. Dia dah kenal Allah Ta'ala. Macam mana Allah Ta'ala punya cemburu, kita tak rasa berhajat pada dia. Tuan-tuan bayang. Dia punya faham tu kata tok guru. Kita garu. Kita tak faham tauhid tu lah. Agak-agaknya kalau kita lah, kalau saya lah tu, ustaz nak tengok tak muka saya yang sangat lawa tu? Buka tengok, aku nak tengok lawa tak lawa. Tu kita yang mangkuk ayun ni. Dia dah faham tauhid tu dan dia kata aku nak tengok tak muka saya yang lawa ni. Yang kata tak sanggup untuk dimadu ni. Nak tengok tak? Tok guru pingsan tak? Dia pingsan tu pasal apa? Pasal dia faham ni tauhid, dia tak dapat bayang betapa cemburunya Allah Ta'ala bila kita ni makhluk ni tak pernah ingat kat dia, tak pernah tauhidkan dia, tak pernah rasa wujud dia dan tak pernah rasa dialah mencipta kita, mentadbir kita, beri rezeki kita, menguruskan seluruh alam ni. Kita tak rasa akbarnya Allah Ta'ala ni. Allahu Akbar tu. Bayang tengok betapa cemburunya Allah Ta'ala. Pengsan dia. Betapa fahamnya tauhid dia dengan Allah Ta'ala. Saya dengar cerita tu saya, dalam. Yang tu yang saya faham hadis tu. Hadis tu saya belajar dengan Nahu tu. La ahada. Dia ngaji dalam Ba'd Afila Lidisi ya. La ahada aghyaru minallah. Tak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah Ta'ala. Sepatutnya cemburu isteri itu untuk suami dia kahwin satu lagi, bukan tu sepatutnya suamilah kena cemburu yang isteri dia tengok dia WhatsApp dengan orang lain, dia chatting dengan orang lain. Dengan suami tak pernah hantar pun emoji senyum, tak pernah pun. Dengan orang lain dengan senyum terbaik,
komen ni semua. Saya sangat seronok dengan awak komen saya ni. Saya suka hati. Ini ayat-ayat dengan jantan lain sedap je. Dengan suami ni buat asam muka je. Tu sabit suami tak buka WhatsApp tengok tu. Kalau dia buka macam mana? Tengok muka macam mana? Tuan-tuan bayang dia, Allah Ta'ala tahu kita ni tak pernah mengadu ke dia. Dengan makhluk saya sayang, kamu duit ni aku dapat, ada harta benda rumah aku ada macam mana. Dengan Allah Ta'ala tak pernah pun, ya Allah engkau yang bagi hidup aku, engkau yang bagi nyawa kat aku, engkau bagi ilmu kat aku. Betapa huduhnya rupa kita dan betapa cemburunya Allah Ta'ala di atas kita tak mentauhidkan dia. Allah. Tu tambah kita akan faham fikah ni. Satu, bila faham macam ni, kalau orang perempuan lah, suami nak kahwin lagi satu macam mana? Kena kes. Ada masalah. Tapi sebab agak nak terima kan. Sebab pun kalau faham betul-betul hayati dia, zikir banyak-banyak, fikir banyak-banyak, letakkan nakis tu. Saya ngaji tok guru ajar macam ni, dengar. Saya pun ajar atas ilmu dan formula. Boleh buat berjaya tak berjaya saya tak tahu. Tapi saya nak sebut ayat-ayat tok guru, alim ulama kita ajar macam mana. Kita macam mana? Misalnya kita anak sulung, betul? Dia tengok mak kita nak melahirkan adik seorang lagi. Macam mana? Bengang tak dengan adik yang nak lahir tu? Bengang tak? Bengang. Memang bengong tu kalau bengang. Macam mana? Dapat adik, dapat adik. Macam tu. Seronok tak? Ke nanti lahir aku picit hidung biar mampus adik aku ni. Macam tu ke? Dengan sebab ni berbelah bagi, mak akan dukung kau je, tak dukung aku dah. Kau akan duduk sebelah ketiak mak, aku tak boleh duduk ketiak mak. Macam tu ke? Bodohnya kau. Betul tak? Betul tak? Sama tak? Isteri ni kalau dia faham apa yang sepatutnya kita anak sulung dapat adik, patutnya seronok. Isteri macam mana? Dapat madu, alhamdulillah. Itu saja saya nak bagi buat misal. Itu saya contoh madu. Saya bukan nak ngempen apa, tapi saya nak ajar prinsip. Ni jugalah ngaji tutup gua ajar macam ni. Kita dapat nikmat seronok tak? Tapi bila sakit lutut contoh, macam sakit, seronok ke tak seronok? Muka masam tak? Seronok tak? Sakit lutut. Ada tak? Tak ada. Maksudnya tak kenal lagi Allah Ta'ala. Tak kenal Allah Ta'ala lagi. Tak kenal lagi kita nakis. Hak dia nak bagi sakit kesihat kat kita. Kita tak kenal dia. Pasal kita tak sayang dia dan tak faham dia kamil kita nakis. Kalau kita faham kat dia macam mana? Sakit lutut, adalah tu, tak gaduh pergi Tesco dah, alhamdulillah. Orang lain je pergi, alhamdulillah, alhamdulillah. Boleh aku baca Quran, boleh aku zikir banyak-banyak. Tak gaduh jamu mata tengok macam-macam, teringin macam-macam, jauh pemandangan, luas pengalaman, banyak keinginan. Tak mau dah hak tu, astagfirullah. Mudahlah sakit lutut, alhamdulillah. Tengok anak kita pergi tu aksiden patah kaki. Mujurlah tak pergi. Kalau tak aku pun patah kaki sama. Alhamdulillah, alhamdulillah. Orang yang faham dan kenal Allah Ta'ala, dia akan seronok dengan apa yang dapat kat dia walaupun berupa bencana. Saja saya relate dengan semua bab ketuhanan. Bila kita faham betul-betul, macam ni, macam dalam agama ya. Dia ajar satu prinsip, dia ada konsep yang kita bila faham macam ni, bila link semua tu, satu, orang yang faham agama ni tak ada masalah langsung dalam kehidupan dia. Tak ada masalah. Senang pun senang, susah pun senang, bahkan susah tu lagi dia disenangi. Kenapa? Bila susah, beringat selalu. Bila senang, lalai. Tapi dia tak minta susah. Tapi dia akan selesa dengan susah. Bila tak susah, dia risau lah. Dah 3 bulan tak demam ni. Saya buat misal khasnya dalam konteks orang perempuan. Orang perempuan selalu tiap bulan main haid. Tiap bulan ni tak main haid. Macam mana? Pening tak? Suami tak ada dah. Dah mati lama dah. Yang tu saya tak macam pening tu. Kalau ada suami lagi, muda lagi, kotlah hamil lah. Contohnya sorry suami tak ada dah. Tapi tak main haid. 3 bulan dah tak mari ni. Pening tak? Sedangkan main haid ni tak boleh baca Quran, tak boleh semayang, tak boleh zikir. Boleh? Faham saya sebab apa tak? Tapi bila main tu macam mana? Tak main tu susah hati. Apa masalah aku ni? Ada masalah kesihatan ke? Masalah apa ke? Ada penyakit apa ke? Apa nak monopause ke apa ni? Kan susah hati je. Jadi dengan risau tu, kita akan berhati-hati dan fikir. Satu orang perempuan dia dapat benda macam tu istimewa tau. Orang jantan tak ada. Mana ada kami tunggu haid, mana ada.
Tak ada. Cuma orang lelaki ni dia punya ujian bentuk lain. Bentuk lain lah. Tu pun kalau buat kerja agama, dia akan jumpa ujian macam-macam. Tapi bila tak kerja agama tu yang tak ada ujian, relax. Tawakal aja sentiasa. Saja saya usik dalam bentuk-bentuk macam tu. Jadi asal nak sebut macam mana? Kita bila tak kenal Allah Ta'ala, benda yang kita nama mudarat ni, kita tak apa nak telan daripada dia. Dan itulah kalau nisbah khas saya nak sebut masalah nusyuz apa kan. Saya nak ke sana sebenarnya. Satu orang perempuan ni bila dia tak faham prinsip nakisnya dia dan suami ni, dalam konteks dia suami, dia kamil, dia boleh sampai kamil ni. Walaupun kita tengok leput, lemah, lembek, miskin, papa kedana, bodoh, bengong, bohfi tu kan. Tapi hak dia, kuasa dia, atas nama dia suami, dia boleh kahwin bat. Walaupun isteri ni segak, sado, bangsawan, hartawan, rupawan, macam mana? Nakis. Dermawan, nakis. Bagi faham kedudukan. Tu kalau agak tak setuju, tak sesuai yang ni, cari jalan apa-apa. Cari mana peruntukan syarat yang dia beri, mana cerai, cerai. Cerai sama ada talak, pasakh, khulu', apa-apa kaedah yang dibenarkan dalam syarak, yang proses tu dibenarkan, dibolehkan dalam kaedah. Yang tu yang ada ilmu kita nak belajar tu. Baik. Jadi yang kita nak sambung ni adalah suami. Apa tindakan yang dia nak dia boleh buat apabila dia dapati isteri dia dalam keadaan nusyuz. Tu dia kata, wa idza khafa zawju nusyuzal mar'ati, apabila takutlah atau bimbanglah seorang suami akan nusyuznya, derhakanya seorang perempuan, maksudnya isteri dia, wa fi ba'd nusakh, pada sebahagian daripada salinan-salinan naskah lain, ada dalam matan dia tak sebut macam ni, tapi dia sebut macam ni. Wa idza bana nusyuzul mar'ati, apabila nyatalah oleh nusyuznya seorang perempuan. Maksud bana dengan makna zahara. Bana dengan makna zahara. Baik, apa suami kena buat? Jadi kaedah suami apabila isteri ni istilah derhaka tu lah senyum apa-apa, tidur sekali tak nak tidur sekali apa. Sorry bahasa-bahasa saya tu ya. Ajak bersama pun tak nak, tak ada selera lah, tak teringin lah, apalah, letih lah, penat lah. Ada isu kita dah bercara dulu. Apa sepatutnya isteri punya tanggungjawab yang kena selesaikan supaya jangan jadi nusyuz itu. Suami punya tindakan pertama kena buat, bukan lempang, bukan penampur, bukan terpeling, bukan penerajang, bukan jengkah, tapi wa'adhaha. Apa wa'adha ni? Menasihat. Wa'adha ya'izu. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu. Wa'adha ya'izu. Wa huwa ya'izuhu. Surah Luqman. Wa'adha ya'izu, nasihat. Mau'izah, biasa dengar kan? Mau'izatul mu'minin, nama kitab. Daripada wa'adha. Suami nasihat akan isteri dia. Masuk wa'adha ni siapa nasihat? Zaujuha, oleh suami. Suami yang nasihat. Jadi faham ni, suami ni kena mengaji tak? Kena faham tak? Kerti agama tak? Suamilah orang yang sepatutnya kerti agama. Isteri bermasalah, suamilah yang akan membetulkan isteri. Kalau kita belajar dalam kitab, yang inilah kedudukan kitab sebut pasal ini roots, ni akar, ni umbi asal perjalanan Islam. Suami dia kamil, isteri nakis. Isteri yang nakis ni, suami kena kamilkan dia, nasihatkan dia. Tapi kita punya perjalanan lah ni, apa yang jadi apa? Suami tak mengaji, jadi bodoh habis, bengong. Isteri mengaji, macam isteri pula kamil, suami pula nakis. Macam ni masalah kita ni. Macam mana pun dari segi tanggungjawab, orang ambil tindakan sepatutnya suami. Jadi suami yang kena perbetulkan isteri. Itu yang sepatutnya mengaji ni orang lelaki ke orang perempuan? Laki. Orang perempuan nak ngaji macam mana? Cuba jawab. Okey, betul. Dengar tu yang saya tanya tu. Sepatutnya yang main mengaji ni orang lelaki ke orang perempuan? Okey, orang perempuan nak ngaji macam mana? Dengar saya nak sebut bahasa kampung. Ngajilah dengan tok lakimu. Tok laki. Tok laki apa? Suami ya. Dahlah suami, bukan saja suami tapi untukku. Dia adalah imam. Memang imam pun. Ni tak pernah jadi imam. Tak mau jadi imam. Tolak jadi imam pun tak kerti.
Jadi imam pun tak boleh. Tu susah tu. Jangan kata nak jadi ustaz. Ngaji pun tidak. Kan betul kan saya sebut kan. Orang nakis ni sepatutnya dia nakis, suami kamil. Tapi suami tu jadi nakis, isteri pula pergi ngaji, isteri pula kamil. Ni zaman terbalik. Kita memang duduk zaman terbalik tu. Satu, nak sebut macam mana? Berwaspada lah. Itu je lah. Macam mana pun berwaspada tak mana. Tetap orang perempuan, perempuan, isteri adalah isteri. Walaupun suami dia aspala sapilin sekalipun. Apa benda tu? Dah lah bengong, bodoh, mengap, lembab. Apa kerana miskin. Tak function langsung. Macam tu lah. Sebagai suami, sebagai bapa. Anak nak hantar sekolah ke yuran ke apa. Dia tak pernah peduli langsung. Semua maknya. Dia buat apa? Duduk balik rokok. Saya tak kata suami mana-mana. Kalau kena tu nasib lah tu. Pasal yang ni kita tengok depan mata. Saya tengok depan mata saya. Allah. Yang tu ada bab lain. Tak sampai bab dia lagi. Next chain coming soon. Yang ni kita cerita suami tu. Yang tu lagi saya tak baca kitab tu. Baik. Jadi pertama nasihat. Dan nasihat bila dorbe dengan tak pukul. Dan bila nasihat ni apa kaedah dia? Cakap lah. Jadi tak ada istilah tindakan pukul, rotan, penampung, pelempang memang tak boleh. Apatah lagi penampung, pelempang tu kat muka. Ni memang larangan besar. Kita ni jangan kata pada suami ke isteri, mak bapak ke anak. Bahkan kita kat haiwan pun tak dibenarkan, dah ada larangan untuk menampar muka. Lembu bila kita tengok tu, tampar muka dia. Tak. Itu kalau dia tanduk, kalau dia tak tanduk, tak, memang binatang pun jangan kata lembu tau, kucing pun tau. Dia pun. Iya. Kita agak dia pun. Iya, tak kaya teriak. Cuba pukul belakang dia. Dia lain. Tapi kalau nak pukul muka dia, sebab memang orang taklah jadikan fitrah makhluk menyawa ni, itu fitrah dia. Betul lagi isteri. Anak pelempang tu. Tak, kita memang kalau kata pukul pun bukan dia ajar pukul tempat tu. Muka antara tempat larangan untuk pukul. Kalau kita belajar dalam fiqh, dalam bab-bab jinayat apa, pasal apa muka ni tak boleh? Pasal muka ni banyak panca indera yang sensitif kan. Dia bila kena gegaran sesuatu, dia boleh menyebabkan hilang, luput, menyebabkan hilang keupayaan mata, telinga, berfikiran, macam-macam tu. Gigi boleh luruh, bertabur, reput, jatuh, macam-macam. Ada yang pekak telinga, hidung pun sampai tak boleh bau, lidah tak boleh nak rasa, bercakap pun mulut sengit pula. Bahkan sebatang gigi longgar jatuh, 5 ekor unta tiap dia. Tampar tu, gigi. Mana? 5 ekor unta. Tampar pekak sebelah telinga. Mana? 50 ekor unta. Tumbuknya hidung, pecah tengah ni. Macam mana? 33 1/3 unta harga. Pasal ni ada daging 3 ni. Tumbuk mata, buta sebelah. Terkopak ni 25 ekor unta. Atas 25, bawah 25. Dua-dua belah kopek 4 selaput mata ni macam mana? 100 ekor unta. Tampar muka, buta dua-dua belah macam mana? 100 ekor unta. Kan sikit-sikit punya jenayah tu. Kalau tak jadi buta apa, luput. Selalunya boleh dengar jarak jauh. Katalah 10 meter dengar je. Yang ni sampai pekak lah, kurang. Yang ni 50 ekor unta. Kalau pekak terus. Kalau boleh mengurangkan separuh keupayaan dia, 25 ekor unta. Unta dia ada tahap unta dia. Yang tu pun unta memang unta sihat lah, bukan unta kurap-kurap tu kan. Maksudnya ada standardized unta yang kena bayar, ada nama-nama dia, ada pelajaran dia kat situ kan. Okey. Jadi asal nak sebut adalah nasihat. Cuma nasihat ni faham tu cakap lembut-lembut kan. Dia lembut keras ni bahasa dia nasihat. Maksudnya bercakap lah. Baik, contoh dia bagi macam mana? Kaqaulihi, seperti perkataan suami pada isteri dia macam ni. Ittaqillah, takwalah ke Allah Taala. Tetap banyak pesan-pesan tutup guru ulama-ulama kita, bahkan uslub khutbah jemaat, takwalah ke Allah Taala. Itu pesan banyak kita. Kalau ada orang yang derhaka ni apa?
Takwalah kepada Allah Ta'ala. Marilah kita jadi orang bertakwa. Berimanlah kepada Allah Ta'ala. Yakinlah kepada Allah Ta'ala. Kita ni hamba dia, makhluk dia. Nasihat tentu dulu. Sedarkan ke makhluk Allah Ta'ala. Ittaqillah fil haqqil wajib li alaiki. Pada tanggungjawab yang wajib li hak aku. Alaiki tertanggung atas kau. Itu terjemah word by word lah. Dengan bahasa Arab. Apa maksudnya? Jadilah orang takwa. Kalau sebut bahasa kita kan. Mana? Ada tanggungjawab engkau yang kena tunai. Muka tak boleh masam. Misalnya, cakap tak boleh kasar. Tak setuju dengan saya pun janganlah hentak kaki ke lantai tu. Janganlah paling-paling pinggan kerak. Aduh kan. Ni sampai empuk-empuk pecah-pecah gelas. Tak usah lah. Salah tu. Walaupun mulut tak berbicara, tapi perbuatan tu membayangkan apa kemarahan yang ada dalam hati tu. Salah tu. Derhaka tu. Abang kahwin seorang lagi. Dan selalu isu-isu tu lah keluar ayat macam tu kan. Macam mana pun apa? Nasihat. Dobit dia nasihat dulu. Ada hak yang wajib li alaiki. Wa alami, dan kata dia, yakinlah kamu annan nusyuza, percayalah kamu, yakinlah kamu, maksudnya nusyuz ni annan nusyuza muskitun lin nafaqati wal qasmi. Nusyuz ni dia boleh menggugurkan nafkah dan gilir. Yang ni pun ada isu saya sebut sikit tu. Nafkah macam mana? Yang ni pun ada bab khas bicara nafkah, panjang lebar, jumpa nanti. Pasal suami yang dobit dia kaya, dia kena bagi 2 cupak. 2 cupak makanan asasi pada isteri, mentah. Walaupun isteri tu dah makan kenduri ke, dia puasa hari tu, ataupun ini makan sikit, badan kurus, makan pun 2-3 suap aja. Suami kalau kaya 2 cupak sehari, kalau miskin secupak sehari, kalau pertengahan secupak setengah sehari. Makanan asasi. Kalau tak bagi banyak hari, kira lah. Kalau dia bagi borong, cuma kita lah ni bila tak belajar detail fiqah tu, macam-macam hal lah. Tapi asal saya nak sebut, dobit fik dia macam tu. Dobit fik dia macam tu. Jadi bila isteri ni, katalah dia isteri, dia tak ada kerja apa, duit pun memang harap nafkah daripada suami. Bila dia muka masam hari tu suami tak payah bagi makan kat dia. Makan dia kena pakai belanja sendiri. Suami tak wajib memberi nafkah pada hari itu untuk dia. Pasal apa? Nusyuz dia menggugurkan nafkah harian, hari itu. Esok baru mula. Dan esok tu bermula dengan terbit matahari. Esok tu dengan terbit matahari. Esok tu dia, walaupun esok bermula dengan malam ini, tapi dalam bab nafkah, esok tu bermula dengan terbit matahari. Jadi kalau hari ni siang, nafkah hari ni maksudnya siang ni, pagi, tengah hari, malam. Dia lunch and dinner including tu. Boleh faham tak saya sebut apa kan? Dia walaupun kita kalau nak puasa esok malam ni, kalau hari ni hari Sabtu, Ahad esok, malam ni malam Ahad dah. Boleh faham saya sebut apa dah kan? Nak sebut kaedah perkiraan tu. Dalam bab nafkah dia tak kira dengan malam bermula hari ni, tapi nafkah dikira dengan terbit matahari. Bermula nafkah adalah dengan terbit matahari. Berbanding dengan kita ada belajar sikit itu dalam bab giliran, gilir dia mula dengan terbenam matahari. Kerana untuk hari esok punya gilir, dia akan bermula dengan malam ni. Kalau malam ni, gilir malam isteri ni, untuk siang esok kat mana? Siang esok dia akan tabik, dia akan ikut siapa yang gilir malam tadi. Tapi dalam bab nafkah, siang ni suami wajib bagi nafkah, malam satgi macam mana? Dia ikut hukum siang ni, walaupun malam ni, kita hari ni hari Sabtu, siang ni nafkah hari Sabtu, malam tu malam Ahad, tapi malam saat ni dia hukum Sabtu dalam bab nafkah. Huraian macam ni dia mengaji guru dapat. Baca kitab kerana susah nak sebut dalam tu, dia ada. Tapi nak cari term itu sebut tu. Tapi bila mengaji senang, dengar faham terus. Faham terus. Tak faham? Tanya. Apa saya sebut? Mana duduk siang, malam, mana nak muda, tang mana tu. Baik. Dia akan menggugurkan nafkah. Satu. Dan juga akan menggugurkan pakaian semusim. Dobit selalu dalam fiqah setahun 2 pasang.
Jadi kalau nusyus hari ni 6 bulan tak ada. Maksudnya tak ada baju raya. Kalau bulan puasa tak ada baju raya. Kalau di dalam proses ni dahaka lagi. Harian punya nafkah gugur, tapi pakaian dia akan, kalau katalah ni Ramadan itu, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar. Jamadil awal kan. Jamadil akhir, Jamadil akhir itu masuk bulan ke-7. Kalau nusyus sekali lagi setahun, 6 bulan pula ke depan tak ada pakaian. Tak ada pakaian. Mana tak ada pakaian yang wajib suami sara, pasal dia akan menggugurkan nafkah. Jadi antara nafkah tu nafkah harian dan nafkah pakaian. Adapun nafkah tempat tinggal suami wajib bagi. Maksudnya rumah suami kena bayar sewa. Air api suami kena bagi. Baik. Muskitun li nafaqati wal qasmi, dan menggugurkan gila. Jadi saya ada buat misal itu macam ni, apa dia? Suami ni dia tu ada kahwin sejak-sejak je. Lepas tu dapat tahu dia kahwin. Balik je isteri tak buka pintu. Yang buka lah pintu. Tak nak buka. Tak nak buka tu syurah lah. Gugur nafkah itu. Hilang gila. Yang katalah dia kahwin janda ke duda ke, kan ada 3 hari ada kita sebut tu. 3 hari 3 malam, 7 hari 3 malam, 7 hari kan. Ada kita sebut dari istilah tu, tak faham tanya lain. Dah selesai tu, patutnya yang ni gile dah, undi-undi pun gile dah pergi rumah bini pertama ni, balik-balik tak nak buka pintu, balik gugur gile ni maksudnya pergi sana, betul patutnya gile sana lagi kan, duduk lagi semalam sana, malam hari ketiga balik rumah sini, yang abang balik ni tak boleh masuk, gugur lagi. Selagi tak lembut hati kau untuk balik macam mana kau senyum, macam mana sebelum suami ni kahwin dulu, kahwin yang nombor 2 ni, tak boleh masuk lah bang. Alhamdulillah saya dapat madu. Masuk. Selagi tak boleh senyum tu, selagi tu gugur giliran. Jangan saya dah cerita nakis tadi dulu. Yang hati tak mau senyum tak apa, muka mesti senyum. Tak ikhlas satu hal, tapi itu kewajipan. Kedak gigil gugur gila, gugur apa kau? Macam kita lah kan, sakit lutut, muka senyum tak? Nampak macam mana Allah Ta'ala bagi. Dalam hati macam mana? Manalah aku ni sakit ubat awak lah sakit lutut ni. Macam tu betul tak? Betul tak? Nak protes tak boleh, Allah betul tak? Jadi apa nak buat? Kena belajar macam mana nak cinta ke Allah Ta'ala, apa dia bagi, walaupun benda tu kita tak seronok, belajar untuk kasih ke dia, pandang dia. Itu pun bukan sedang. Ilmu kadang boleh belajar, teori boleh dengar, contoh boleh bagi, tapi kena baru tahu. Saya ada kawan baru ni, saya duduk ngajar Masjid Kerik hari Rabu malam Khamis, baru je ni pun, tu kuliah pertama saya lepas pada Syawal ni. Berkawan memang selalu makan nasi apa dengan dia kena belanja apa makan. Dia aksiden 30 Ramadan. Ada makcik tu keluar lorong, jalan dia keluar lorong, terus ni langgar, tak langgar orang, langgar motor dia terbang itu, jatuh sini, hancur ni, patah. Orang semua susah hati, dia bawa makcik tu, bawa anak 2 orang pergi sekolah, balik sekolah kot. Ya, balik sekolah. Balik sekolah apa 30 Ramadan tak puasa. Anak raya dah. Apa saya nak sebut ni? Orang semua takut dia marah. Dia apa? Tak apa. Azali lagi. Allah Ta'ala tentu dah kata dia. Untuk patah apa ni? Tak apa. Saya ada kad apa semua ni. Pergi hospital Gerik apa? Cek. Kata dia yang ni patah apa kena hancur. Dia ada nak kena simen ni kena hantar sana transfer lambat 4 hari. Dia pergi kata dia simen dulu. Simen tak nak. Untuk dia ada kata dia ada kad, dia pergi pantai, pergi Sungai Petani, ada kad hospital pantai dia ni. Saya punya ni hospital tak ada limitnya kata dia. Berapa kena pun tak apa. Pergi. Doktor pun X-ray dia. X-ray ni hancur. Doktor pun ni hancur. Lepas tu ada kawan yang datang, ustaz juga, Tugu Wajinan Karangan sana. Dia ada jampi apa bawa pergi kat dia ada baca apa, ada doa-doa apa. Scan sekali lagi. Tak hancur dah ni. Tak hancur. Doktor pun pening pasal yang ni sebelum buat keluar, yang ni lepas buat keluar. Dia tengok dua ni, ya ini hancur ni, sudah hancur ni, tak hancur. Tapi saya nak sebut apa ni?
orang yang kena tu, dia tak ada muka masam sikit pun, senyum. Relax. Betul, saya kalau kena, saya tak tahu lah muka monyok ke mana. Saya duk jumpa dia pun di tangan macam ni. Ni enak. Sila Ustaz 30 Ramadan tu. Ni sakit tak simen tak? Tak simen pun. So, saya semayang pun dia tak boleh. Dia kalau dia sujud, dia jadi susah lapar, tumbang tu. Dia pasal bila dia langgar tu, handle motor tu yang belah kanan tu betul-betul cocok sini. Dia kena tu baru lepas pergi bank, buat keluar duit 4,000 untuk bagi sumbangan dekat orang bagi bantuan masjid. Dan dia nak bagi cadang bagi duit raya. 4,000 tu, handle tu tercocok kat ni. Tembus berapa lapis tak tahu, tapi tak tembus lah ke belakang. Sebab duit 4,000 nak sedekah tu, tak luka badan dia, tapi dia kena hentakkan kuat, sakit ni. Yang bila dia sujud macam ni, dia tak boleh bernafas. Kata, Ustaz, sabit ada niat nak sedekah lah, kalau tak mampu lama lah. Itu dia sakit, dapat MC apa-apa, tak pernah muka masam. Lepas tu saya tengok tu, kalau aku kena, aku tak tahu deh. Tak apa, saya tengok tu, saya kata, aku pergi dapat ngaji, Tok Guru pun aku nak terima benda macam ni pun aku susah. Aku tengok dia muka senyum, tak apa pun. Anak dia ada seorang OKU, anak dia nombor 2. Tapi punya tabah, isteri dia tak sanggup jaga, dia jaga. Daripada kecil. Sampai sekarang, umur anak dia tu 18, 19 dah ni. Pasal dah kena latihan macam tu kot kan. Anak ni, ya Allah, macam-macam lah. Kalau semayang, dia semayang takbir dulu, imam tak takbir lagi. Kalau baca Fatihah lagi, dia ipam Fatihah, lagi imam tak amin, dia amin dah. Amin. Anak lelaki. Kenal saya. Jumpa ya. Salah sama peluk. Dia, anak dia cukup minat dengan Tok Guru. Tok Guru ada salam dia, peluk lah, apa ada, seronok makan ni. Lagi ayah dia nak bayar, dia ambil duit. Dia lagi bayar. Lagi dia boring, letih ke apa, dia buka kapiah, dia empak atas lantai. Tu tanda nak balik tu. Saya nak cerita apa? Mungkin ayah dia dah kena latihan dia macam ni kot. Dah biasa dah macam ni. Tapi tak cerita apa? Semua, selalu dia pergi beraya rata-rata ni rumah orang. Berita kemalangan dia tu menyebabkan orang yang jauh-jauh selalu pergi ziarah, pula tu dia ni rapat kawan dengan Tok Guru, orang pondok apa, masa dia duduk hospital lagi main ziarah dia. Dan semua orang dia pergi, dia bagi RM10. Tua, muda, miskin, kaya. Dia bagi. Memang dia nak bagi duit raya. Tapi selalu dia pergi ke orang. Ni orang mai kata dia, Ustaz, saya seronok sabar. Saya tak gaduh berjalan kata. Lah ni orang semua mai tengok saya. Kawan saya umur 30 tahun tak saya jumpa kawan sekolah dulu kata. Allah, seronok sungguh kata dia. Dapat kena hang ni. Wujud kena hang ni, saya dah tak jumpa kawan langsung. Saya dengar tu, astagfirullah, aku tak tahu nak kata apa. Kaya biasa lah. Kadang kita kaya lagi. Tapi jiwa dia kaya. Jiwa dia kaya. Saya nak cerita apa tu? Bila dia kenal siapa tu, dari mana-mana datang. Dan dia pandang pula Azali. Orang Ta'ala tulis Azali lagi. Ni sabit ke orang Ta'ala tak tulis, tak jadi ni dia. Nak kata apa dia? Senyum lah. Dah pandang tu kata, sampai hari ni saya tak rasa susah ni, patah ni kata. Alhamdulillah kau molek. Doktor pun kata jangan angkat, jangan akik. Akik yang patah kelik. Tak simen apa pun, tak belat apa pun. Dia bubuh ikat itu ya. Tali dah. Tulang pun kau sambung. Doktor kata jumpa hak bomoh kampung pun kata dia, bomoh kampung pun pakar lah kata dia. Dia pun kata jangan akik, jangan angkat nanti dia kelai balik. Jadi boleh angkat itu lah. Dia tak pergi angkat tinggi tu. Angkat itu kerak balik. Pasal tapak dia ni tak kuat kan. Adalah dia sebut macam-macam. Tapi dia start sampai hari ni tak rasa susah hati sikit pun. Saya dengar tu. Saya tak dapat tu. Saya nak cerita apa ni? Bila kenal Allah Ta'ala, hak kita susah pun jadi senang. Kita tengok dengan mata pun kita tak tanggung lah apa yang ada kat dia. Tapi dia boleh terima. Masa duduk repair hak ni, pergi apa kita panggil bomoh tu, bomoh pikir kan. Duk pegang ni. Kawan dia duk bawa tu. Lepas awak keluar pada rumah dia, mu tak sakit kata dia. Dia tak usik pun aku sakit dah, mu bayang tengok kata dia kalau dia usik. Tapi aku tengok mu tak senyum apa pun. Nak kata apa sakit tahan lah. Maksudnya orang yang hati dah tak ada apa dah. Dia tak rasa susah dah apa benda susah yang dia terima tu. Saya tengok tu saya melengung. Bukan saya melengung apa? Saya melengung. Saya kalau kena tu belum tentu saya boleh jadi macam mana. Saya melengung tu.
Ni tengah nak udang nasi ni orang nak hilang ni. Siakak limau lah tu, steam. Telur dadar, sambal belacan. Pagi malam tu makan. Ikan perkasam. Dia order tu. Kami makan lah. Order lah. Saya 2 beranak lagi. Apa saya nak cerita ni? Nak kata, nak pandang apa benda yang kita tak suka tu, kita kenal daripada siapa dia datang, dia akan seronok. Tunjuk di muka dia. Ya, betul. Allahumma salli wa sallam. Dobek kita ni pasal bila sakit kan. Dalam kitab dia sebut macam ni. Di sebelah tulis memang ada tulis amalan apa satu hal kan. Kalau kita mengerang tahu kan? Sakit kan? Memang bila sakit ni kita ada istilah pain receptor, orang taklah buat apa kayak dah bahasa saintifik dia. Jadi muka ni akan sakit berkerut gitu. Saya cakap ada kan. Soal adui itu salah ke tak salah? Dia ada 2 dobit. Kalau adui itu dah memang sakit, adui lah, takkan sedap. Takkan macam tu. Adui lah. Sakit. Tapi tak pernah mengeluh dengan sakit tu. Sakit lah, kata sakit lah kan. Tapi la ilaha illallah. Tak nak suka dia Allah bagi. Tapi sakit lah tu sepak. Aduh tu. Kalau bukan atas nama mengeluh, tapi dah sakit, aduhlah dia. Tapi hati tu menerima. Okey, aduh tu berpahala. Tapi aduh tu siapa? Mengeluh. Aduh, sakitlah. Mana aku nak cari ubat ni? Aduh, sakitlah. Siapa tu sakit lutut? Tak tahu. Duk tak puas hati dengan sakit lutut. Ni salah. Aduh itu salah. Aduh itu dosa. Jadi nak bagi betul hati tu lah. Memang aduh ya. Katalah atas sepak apa-apa orang berpaku kau. Apa siapa dia buang paku ni kan. Cuma kaedah kita dah terpijak. Pijaklah sakit. Tapi bila kita pijak, sabar, tak cerita apa-apa yang kita duk sakit dekat orang, sakitnya kita dia bergegar tiap arah. Pasal apa? Orang mukmin kenal Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri ni, dia tak rasa apa-apa. Aras tumpang sedih, tumpang apa? Rasa apa? Terkilar pasal kita sakit ni. Tapi tak cerita kat siapa. Syarat dia mukmin. Jadi istilah dia asal nak faham itu, memang kita tak diajar bila kena ni komplain lah. Kalau kita sidai kain, basuh elok-elok, bersih-bersih, jubah putih, mahal lah tu, kena sepak dengan angin, jatuh kotor, air acak pula tu. Ada trik pula, macam. Kita selalu macam mana? Celaka punya angin. No. Tengok je macam tu macam mana? Alhamdulillah, basuh sekali lagi. Allahumma salli wa sallam. Yalah, kalau cerita tu kalau memang layak untuk dicerita kat dia pasal dia yang antara orang yang merawat kita, tak apa. Kalau tidak, tak payah ceritalah. Diam aja. Kalau dia kata apa-apa macam ni dah. Tapi cerita tu bukan istilah untuk istilahnya apa, mengadu-ngadu. Tak? Pasal sabar, antara kaedah yang Tok Guru kita sebut, kaedah sabar ni, kita tak meluahkan apa benda bencana yang kita terima kepada makhluk. Itu dobit dia. Yelah, kalau orang tanya kenapa macam ni, kita macam ni. Udahlah, cerita itu udahlah kan. Ni sakit tak terhingga lah, ni 3 malam 3 hari tak tidur, tak turun. Itu salah cerita lah tu. Cerita tu. Tu cerita, ya Allah, engkau lebih ketahui lah apa yang ada kat aku ni. Aku tak cerita pun engkau lebih tahu. Tapi aku nak ceritamu, ya Allah, aku ni sakit sangat, ya Allah. Tiada siapa yang boleh hilangkan kesakitan tu melainkan engkau. La aisha illa aishal akhirah. Macam mana aku yakin tak ada kehidupan yang hakiki melainkan kehidupan di akhirat. Ya Allah, jadikanlah aku sabar. Aku tak mau cerita dengan orang. Aku hanya mengadu padamu, ya Allah. Kita hatu tak buat. Kita nak mengadu dengan makhluk, dengan Allah Ta'ala, dia tak puas hati. Yang ni yang kena belajar bab ketuhanan banyak dari sudut tak mengadu dengan makhluk. Cuma dobit dia mengadu.
Jadi nak cerita apa yang memang kena cerita, ceritalah. Itu kot saya sebut itu tak kan? Masuk soalan itu tak? Tak, kalau kita cerita tu atas macam mengadu sakit lah kan, macam tu lah kan, tak payah lah. Tak payah. Biar orang tak tahu kita sakit, sedangkan kita sakit. Saya ngaji tu guru sebut, dia kata macam Nabi Ayub yang memang sakit seluruh badan, orang tak tahu dia sakit, sedangkan dia sedang apa? Sedang menahan sakit yang teramat sangat. Khasnya kalau saya sebut segi India ni, Syekh guru yang ada tu umur dia 90 lebih lah. Bila dah berumur ni, biasalah macam kita lah kan, kencing manis, darah tinggi apa, serangkai-serangkai ni. Dia nak berjalan, dia nak berdiri pun sakit. Dia memang sembahyang duduk lah, atas kursi lah. Tapi bila dia nak pergi majlis tu, dia boleh orang kena papah dia berjalan. Kita tengok cara berjalan tu, kita kata memang dia ni kalau orang tak pegang jatuh. Tapi dia tak pernah ada muka berkerut apa untuk menunjukkan kepada orang untuk cerita dia sakit. Tuan-tuan bayang tengok, saya pergi kan, lepas saya pergi Iraq apa sebelum bulan Ramadan apa ni, pergi ke buat umrah sekali dengan dia. Tuan-tuan bayang tengok, umur 90, duduk atas wheelchair, naik atas kapal terbang, umrah. Muka ni tak pernah tengok berkedut. Kita naik bas, kita tidur, dia tak tidur. Tuan-tuan bayang. Tu kata memang orang macam ni guru dengan dia memang kita ingat memang mati ya. Okey. Macam mana pun saya nak cerita tu adalah macam mana nak terima kan. Khasnya pada seorang isteri faham nisbah, saya nak sebut kita makhluk, Allah Taala beri apa terima, pasal kita nakis Allah Taala kamil nisbah isteri. Kau hartawan, bangsawan, rupawan, hartawan, dermawan, rupawan, apa pun agamawan, hebat macam mana pun, suami kahwin satu lagi, engkau nakis, dia kamil. Pasal dia boleh nak kahwin lebih, engkau tetap itu adalah suami engkau. Nak bagi, saya nak tunjuk kata kedudukan kamil dan nakis tu. Saya nak tunjuk tu je. Nak boleh tu saya kata, saya sendiri kalau saya cerita macam cerita sakit tu, saya kena aksiden, saya nak terima sakit dengan senyum macam tu, saya pun belum tentu. Tapi ilmu dia macam tu. Satu, ilmu kena mengaji. Lalu tu, masing-masing cari jalan. Macam mana nak tawakal dengan Allah Ta'ala, berserah kepada Allah Ta'ala, ada hubungan hati Allah Ta'ala, pandang Allah Ta'ala. Zikir banyak-banyak. Tapi ilmu perlu. Itu yang menuntut ilmu fardu tu. Kalau tak ada ilmu, tak boleh nak buat apa. Dia tak ada jalan boleh nak pujuk hati tu. Kalau ada ilmu, ada jalan boleh pujuk hati. Kita anak sulung dapat adik. Adik sayang, bila adik mak, bila adik nak keluar, bila nak dapat baby. Kan macam tu kan? Suami kahwin macam mana? Oh, dari mana dapat padu? Dapat padu. Ada ilmu tu. Sorry saya bukan nak ngada-ngada, tapi bila ada ilmu tu, ada alat untuk nak mujuk. Ada alat untuk mujuk. Ilmu tu ada. Macam kita sakit apa ni? Oh, pandang Allah yang beri apa? Ada alat untuk memujuk. Ada alat nak mujuk. Mai halangan kacau fikir apa-apa, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Semua datang daripada Allah Taala. Nak kata apa? Mengungut tak jadi apa? Pergi hospital pakar pun doktor pun tak boleh buat apa. Semua baik mudarat dan munafaat semua datang daripada Allah Taala. La ilaha illallah. Baik aku ngadu dengan Allah Taala, senang. Dia ada alat untuk balik. Bila tak ada ilmu tak boleh buat apa? Syaitan ganggu, was-was, syaitan kelahi dengan orang. Oh, tak boleh. Ubat tak tentu hala. Okey. Ya. Bahagian yang mengumpulkan nafkah dan giliran tu, katalah isteri tu dia memang masak betul. Jadi hak suami untuk mengumpulkan nafkah dan giliran, tapi kata suami tu kena dan dia masak, dia masuk ke dalam rumah. Jadi adakah dia tu berdosa kerana tidak mentarbiyahkan isteri dia? Dia masuk rumah tu. Bagus soalan tu. Jadi istilah soalan dia tanya, bila isteri ni kahwin satu lagi kata apa, muka masam, suami masuk rumah juga kan. Pintu buka juga tapi tak layan muka masam, paling belakang lah apa kan. Cakap pun tak apa layan, cakap pun kasar. Pinggan bunyi gelepang-gelembung, lantai pun gelebak-gelebung, bunyi macam-macam. Masa tu lah pergi tu, duduk, siang, tengok isteri dah lega dah, nasihat lah. Habis dah, puas dah. Tapi cari jalan lah. Suami tu kata, suami kena cerdik tu. Kalau suami ni pun benggam,
Nak kata apa? Tapi atas kata tu yang bila ada nusyuz macam ni, suami kena nasihat. Pasal siapa nak balikkan semula isteri ni jadi baik? Suami. Itu yang kalau ada kisah macam tadi ni, isteri dia nak jadi baik, pergi jumpa Tok Guru. Cerita ni. Aku ni perempuan paling lawa, nak tengok nak muka aku. Tok Guru tumbang dulu. Kalau orang yang memang jumpa ahli dia, perempuan tu, kalau ikut kisah, bila dia tengok tumbang tu, dia pun tak boleh nak buat apa lah, tumbang. Pasal apa tumbang kan? Lepas tu balik dapat kisah kenapa Tok Guru tumbang, kenapa dia jadi pengsan tu. Dia dapat tahu lah tu, baru dia sedar, dia nakis dia. Macam mana suami dia nak kahwin? Dia bagi. Pasal tak buka, nak buka, suami Tok Guru tumbang dulu, dia pun faham rupanya dia makhluk, suami dia kamil, hebat macam mana pun kau ada isteri, hak suami untuk kahwin. Dia boleh terima pasal peristiwa tu. Kita dengar, kita pun belum tentu. Kita ni kita kata apa? Tok Guru tu aku tak buka muka pun pengsan dah, kata dia. Hak bodoh kita kan cara macam tu. Okey, insya-Allah kita sambung nanti. Perhabis ayat tu je. Laisal syatmu li zauji minan nusyuzi bal tastahiqu bihi ta'dibu minan zauji. Yang ni ada bahas dia. Kita jumpa kemudian sambung nanti 803. Pasal ada bab dia sebut memaki suami bukanlah sebahagian daripada nusyuz. Apa faham? Nak faham macam mana? Apa maksud maki tu? Kena ramai datang. Pasal nak faham, maki suami tu bukan nusyuz. Masa muka pun nusyuz, macam mana? Maki ni bukan. Macam mana nak ambil faham tu? Coming soon, insyaAllah. Ya. Ada soalan tanya tentang ziarah Masjidil Aqsa. Boleh tak boleh kan? Sikit soalan ini. Dia orang kata tak boleh tu alasan pasal apa? Pasal kita masuk sana bagi bayar dekat Yahudi apa kan? Allahumma salli wa sallim. Support ekonomi dia pula semuanya. Saya ngaji Tok Guru ajar macam ni. Dengar. Macam mana pun nak kata haram mutlak tu tidak. Tapi nak jadi kata wajib tidaklah. Bahkan dari hukum fiqh dengar macam ni. Kita masuk Mekah. Mekah ni takbir orang Islam betul tak? Malaysia pun atas nama umumnya negeri Islam lah. Sepatutnya kita nak masuk Mekah kena bayar cukai tak? Tak kena cukai betul tak? Tapi dia minta cukai tak? Bayar cukai ni berdosa tak? Cukai levy dia minta tu, cukai antarabangsa tu, cukai apa nama panggil? Visa lah. Cukai levy ni visa lah. Nak dapat visa tu. Sepatutnya dia tak boleh minta kita pasal kita orang Islam, kita bukan kafir. Kita masuk negeri kafir, ikutlah kan. Kalau atas kata kita pergi Masjidil Aqsa tu, memang nak pergi Masjidil Aqsa. Dengan sebab tu kita bagi duit kepada pemerintah yang duk ambil alih secara haram kerajaan dia tu. Dia kata haram, pasal kita akan membantu ekonomi dia, maka akan hukum haram sampai termasuk masuk Arab Saudi pun haram juga. Pergi Australia tak boleh, pergi Jepun tak boleh, pergi Korea tak boleh, pergi India tak boleh. Maksud apa? Dia orang minta cukai agak tak? Bantu tak dia? Tu bantu tak Wahabi, Arab Saudi? Contohlah kan. Bahkan cukai itu sendiri adalah haram dah. Maksudnya kita membantu cukai, maksudnya macam kita support perbuatan dia, minta cukai tu. Padahal kalau ikut kita bukan nak support tu, tapi tak dapat tidak, kena tu. Macam mana pun ulama kita sebut macam ni. Kalau buat haji, kalau istilahnya ada cukai, ni istilahnya tak aman perjalanan. Maksudnya ada perompak. Kalau kita pergi, maksudnya kita mendedahkan diri kita pada perompak. Jadi seolah-olah support perompak untuk perompak dapat bahan apa dia nak rompak. Dengan kita orang kata apa, letakkan diri kita untuk dirompak. Kan tak ada berapa ada otak, betul tak? Tapi nak kata ada haram mutlak tak? Tapi atas kata haji, dia takkan jadi wajib haji. Jadi macam atas faham Masjidil Aqsa ni, maksudnya tak apa elok lah pergi Masjidil Aqsa. Bahasa dia macam tu. Macam tu pun nak pergi juga. Sama macam hukum haji. Dari sudut haji, kita kalau nak pergi, walaupun ada cukai, nak pergi juga tak? Lama dah merindui Masjidil Haram ni. Nak pergi juga. Dia kata cukai 2,500 kena bayar. Pasal 2 kali pergi, saya kena itu. Pasal pakai pasport yang sama. Patutnya kena tukar teknik dia bagi buat pasport baru. Saya kena RM2,643.
Oh lama, kat Syekh pun tak bagi macam tu. Saya memang terkilan sikit tu. Tapi saya kata apa? Tapi nak pergi juga tak? Pergi juga, bayar tak? Tak rasa bayar. Jadi sepatutnya tak payah bising-bising lah. Isu tu kalau saya lah, saya kata. Pasal bila nak sebut hukum tu, kau akan melibatkan hukum bermacam-macam benda. Kalau ada kata haram pergi Masjid Al-Aqsa, pergi Australia pun haram. Bahkan haram jadah. Pasal apa? Masjid Al-Aqsa ada juga Masjid Al-Aqsa, masjid yang disuruh pergi. Australia takkan nak tengok Melbourne, Perth, nak tengok Tasmania, nak tengok orang petik apple buat apa? Dalam video tu Ustaz Syekh tu dia kata Rasulullah tu masa dia melarang sahabat pergi. Itulah kalau sebut atas kata umum hadis apa tu apa, ada fake yang dah bagi panduan dekat kita macam mana. Macam mana pun kalau faham daripada haji pun tak wajib pergi. Maksudnya atas nama wajib tak ada lah. Tapi saya punya pengalaman, saya pernah pergi Masjid Al-Aqsa juga. Saya bukan dengan saya pergi tu saya nak berhujah itu. Tapi saya nak kata bila kita pergi tu kita akan tengok orang Islam susah banyak. Memang kita akan tahu berapa keperluan mereka memerlukan bantuan kita. Kalau kita tak pergi, siapa nak pergi tengok dia? Memanglah kena bayar lalu. Memang nama Palestin tapi yang custom apa esas semua kena bayar dekat Israel. Masuk pun Israel, keluar pun Israel. Cop pun Israel. Mana ada Palestin punya? Masuk Palestin tak ada kerajaan Palestin. Masuk Palestin kerajaan Israel. Masuk pun Israel, keluar pun Israel. Jadi asal nak sebutnya, pergi tu memang dia kata oh Malaysia minta tolong, minta bantu. Jadi apa yang kita boleh bantu bagi ya. Jadi kalau faham tu, itu aja jalan pun antara kita boleh bagi selamatan tu pun ada misi untuk bagi bantuan apa kan. Jadi apa kaedah kita? Jadi maksudnya yang benda tak dapat tidak kena bayar apa ni, tak dapat tidak nak kena bayar buat macam ni. Tapi tak dapat tidak antara nak bantu orang Islam kita dengan proses macam tu. Jadi kalau ikut isunya tak payah dibesarkanlah isu tu. Nah, masalah niat tu tapi ada hukum dari sudut kata nak pergi, tak nak pergi sudah. Yang tu lah. Tapi janganlah sampai macam satu galakan, jangan pergi. Kalau nak kata gitu saya akan kata macam ni, tak payah pergi haji. Siapa dapat surat pergi haji, tak usah pergi haji. Siapa? Kau bantu habis. Kau bantu sistem kutik cukai antarabangsa. Kita membantu sistem cukai tu. Mana boleh bantu sistem cukai? Kau pergi haji, kau bayar cukai tu kat kerajaan Arab Saudi. Hukum ni haram. Baik cakap macam tu. Tak ada pula cakap itu. Duk gaduh Masjid Al-Aqsa tu. Yang kat Masjid Al-Haram tak sebut. Tak sebut pun Australia, Jepun, Korea. Hak nyai lah. Kalau ikut macam tu. Tu lagi haram jadah. Kalau nak komen situ. Komen situ. Jadi kalau ikut, tak payah buat isu bising-bising lah. Ada benda yang isu besar lagi. Itu kan.